Keseronokan berjudi ini selalunya tidak akan berakhir dengan kebahagiaan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Namun masih lagi ada segelintir daripada mereka ini mahu menafikan bahawa judi itu merupakan satu petaka dan juga bencana kepada negara. Hari ini kita akan bercerita tentang judi haram, kesedaran dalam masyarakat. Bersama dengan saya hari ini dalam Transparency. Seorang tu judi sebab diorang nak macam anggapan berjudi tu macam cepat nak kaya. So diorang labur duit untuk sara hidup tu demi untuk dapatkan sesuatu macam kira jackpot lah untuk diorang. Nak dapat duit. Dengan ekonomi negara sekarang pun banyak yang ramai hilang kerja. So diorang anggap judi ni cara cepat nak jadi kaya lah. Salah satunya mungkin bet antara kawan-kawan kan. Macam kalau main bola tu, okey kalau tim ni menang belanja. Macam main futsal ke apa ke sama lebih kurang macam badminton, siapa kalah belanja. Bukan konsep dia perjudian. Cuma cara dia tu kita tak sedar. Lama kelamaan mungkin kita akan terjadi macam apa kita punya habit ke apa ke. So tak eloklah untuk budak-budak. So kita sendiri kena sedar. Terima kasih kepada anda yang senantiasa menyaksikan Transparency setiap minggu bersama dengan kami. Dan hari ini, kita bercerita lagi tentang isu panas, judi haram, kesedaran masyarakat. Dan hari ini, Alhamdulillah, saya bersama lagi dengan panel yang kita jemput ke studio pada hari ini. Apa khabar Datuk Nazim ataupun lebih mesra sebenarnya saya panggil dengan Tok Ki boleh? Boleh, Alhamdulillah better ya. Okey, hari tu kalau penonton nak tahulah ya, Datuk Nazim ataupun Tok Ki pernah datang untuk satu topik ekonomi Melayu. Kita cerita masihkah dalam dilema dan sebagainya, tapi hari ini kita bertukar topik lah pula. Kita bercerita tentang judi haram ni. Kesedaran di kalangan masyarakat. Ada yang tahu tetapi mereka macam tidak ambil tahu. Tapi ada yang katakan, saya tak judi tapi rupanya berjudi. Mungkin Tok Ki kita buka cerita teruslah kepada semua yang menonton. Sebenarnya perkataan judi ni apa? Apakah aktiviti-aktiviti di sebalik judi itu sendiri? Game of chance lah saya rasa. Saya masa sekolah itu mesti ingat juga. Budak-budak saya sekolah Cina. Dia orang ni memang macam kaki judi juga. Judi main-main lah. Yalah. Jadi ada yang buku telefon tu pun jadi judi. Buka nombor. Buka nombor. Buka surat. Buka surat. Tengok siapa betul, yang buka muka surat siapa kan? yang kalah. Kalau kalah tak ada duit pun. Jentik jari. Itu orang kata itu sebenarnya permulaan-permulaan je lah. Permulaan yang baik lah tu. Saya pun dulu masa kecil-kecil ingat juga kan macam apa tikam-tikam nombor tu kan. Tapi pada awalnya mungkin macam orang kata sekadar main-main. Tapi bila dah sekadar main-main tu yang menjadi tabiat dan akhirnya menjadi ketagih dan itulah yang tak bestnya tu. So mungkin Tok Ki boleh kongsikan juga maksud perjudian tu sendiri. Sebab ada yang kata, sah. Dia judi ni pada Tok Ki dia macam penyakit. Kepada individu itu dia satu sakit. Maknanya kena buat treatment lah juga. Pasal dia kadang-kadang antara bini dengan judi, dia pilih judi. Ni betul ni. Ada dia orang pergi tangkap orang teksi ni, dia tengah nak judi. Timbul sesuatu nak bini ke nak judi? Nak judi. Dia pergi berjudi juga. Jadi kita kena tengok daripada sudut terapi. Itu daripada sudut dia punya penyakit, ketagihan dia. Tapi daripada sudut satu lagi kepada masyarakat pun ia cukup bahaya. Katakan para biasa tengok rimau. Biasa? Okay. Belum biasa atau tak biasa diganggu oleh rimau. Tapi tapi kalau rimau ni, kalaulah katakan ini cerita je lah. Metafor lah sahaja. Dia makan Farah. Okey. Makan. Rimau tu dah makan lah ni. Dia tak makan jam. Kasut pun dia tak makan. Baju pun dia tak makan. Dia makan tuan badan saja. Tuan je lah. Masa dia pandai milih juga. Okey. Itu kalau kena makan di rimau ataupun singa ke whatever lah. Right. Tapi kalau makan di judi,
semua hilang. Semua hilang. Jam pun tak ada. Jam tak ada. Mungkin Kasut. kadang-kadang bulu kening pun kita akan Pasal habiskan. Dia willing to forgo everything. Right. Jam dia jual ke apa benda. Jadi inilah penyakit yang kita hadapi. Tapi bila kita cerita pasal judi ni, rata-rata mungkin the first thing bila kita sebut pasal judi, kita akan nampak kad. Okey, itu dah kad. Yeah. Bila kita sebut pasal judi je, ada yang berfikir ia adalah sebuah mesin. Tetapi judi ni saya rasa agak meluas juga sebab dengan menggunakan haiwan berjudi, perlawanan Apa pun. sukan pun berjudi. Apa saja yang mendatangkan keuntungan boleh dikira judi kalau pasal dia tengok orang pertaruhan. sakit. Dia sakit. Orang tu nak sesuatu yang ada excitement. Macam saya diberitahu dulu. Main bola tu pun macam World Cup tu, bola akan keluar nombor ini sebelah kiri ke sebelah kanan. Pun jadi judi. Sampai begitu. Berpuluh-puluh jenis perjudian dalam even satu perlawanan bola. Sampai Okey. macam tu. So macam Tok Ki sendiri kan, untuk pengetahuan anda, adalah seorang aktivis yang sentiasa berdampingan dengan masyarakat. Ada masalah je Tok Ki ni adalah tempat yang dicarilah selalunya. From your experience kan Tok Ki kan, ada tak yang datang dibagi tahu faktor-faktor ataupun sebab dia menjadikan judi ini sebagai satu ketagihan dia sendiri? Dia keseronokan tu, excitement. Seronok, the excitement. Excitement tu. It's all about that. Kadang orang naik motor kan, dia rasa excitement. Tok Ki dulu pun masa terlalu muda dulu. Masa terlalu muda, sebab terlalu sekarang ni muda. Ni Betul, muda betul, lagi, betul. tapi tidak terlalu muda. Dia main apa ni, kita pun main juga. Poker ke apa benda kan. Memang kalau ikutkan betul-betul, dia boleh bawa excitement, seronok tu. Seronok. Tapi kita tidak. Kita agaknya mungkin orang tua kita dah bagi warning. Yeah. Tapi memang, dia boleh bukan banyak. 50 sen. Tapi dia jadi semacam. Jadi ini yang kita takut berjangkit pada orang di mana limitnya pun tidak ada. Dan ia membawa satu penyakit kepada individu tersebut bila dia dah terpengaruh. Tapi saya tertarik dengan cerita Tok Ki tadi, macam ialah kita sebab keseronokan, ialah bukan duit tu pun bukan besar, kecil je kita letak 10 sen contohnya. In fact ada setengah tu kita denda. Tapi keseronokan tu akan menjadi tidak seronok, bahaya bila kita tidak berhenti. Dia masalah tu lah, dia tak boleh nak berhenti. Pasal berhenti. dia punya mungkin next dia menang, mungkin next atau dia menang. Kadang-kadang dia menang dulu, seronok lah. Jadi tapi Tok Ki tak adalah jumpa lagi orang yang kawan-kawan yang berjudi pun yang boleh datang kesenangan. Baik, tapi Tok Ki adalah tempat orang yang mengadu ya? Ya, boleh Ada lah. tak orang datangkan jumpa Tok Ki untuk pinjam duit nak pergi judi? Okey, kita akan jawab sebentar saja lagi. Pastikan akan kembali selepas ini dalam Transparency. Boleh pinjam duit Tok Ki? Okey, ketagih dia macam ni tau. Kalau ni kali pertama dia main kan. So masa dia dapat ni yang duit tu, dia jadi puas lah. So dia ketagih kepada kepuasan tu. Lepas tu dia nak cuba lagi. So ketagihan tu masa dia dapat duit dekat tangan dia lah. Dari segi untuk remaja ataupun budak-budak yang bawah sekolah, mungkin salah satu benda yang sangat buruk pada mereka disebabkan mereka ni mungkin akan terjebak. Mungkin mereka rasa benda ni akan menguntungkan mereka ataupun memberikan mereka lebih duit. Budak-budak ni bila tengok kawan-kawan dia ada handphone, jadi mereka ingin ada benda yang sama, gadget yang sama. Jadi mereka memerlukan duit yang banyak. Jadi kadang-kadang mereka rasa bila menang judi ni, ada satu masa tu orang akan rasa bila menang judi dapat banyak duit, jadi orang rasa ini adalah cara yang senang untuk dapatkan duit. Ya, cara senang untuk mendapatkan duit. Kalau dapat duit, Dik, kau dah beli barang tu, nanti barang tu tak kekal, hilang. Terasa. Dulu. Okey, kita bercerita tentang judi haram, kesedaran masyarakat. Dan again, we are still with Tok Ki. Dan tadi kita bercerita pasal keseronokan ataupun macam tidak sedar ataupun macam the moment yang tak reti nak berhenti tu kan. Itu yang membuatkan seorang itu ketagih. Tapi bagaimana kita nak
bagi kesedaran ataupun macam masa bila yang seorang penjudi itu tahu diri dia ketagih? Dia bila dia ingat macam nak jumpa girlfriend. Macam duduk ni. Teringat nak ternampak kad, ternampak jadi, mesin tu. Mula daripada situlah. Tapi mungkinlah mula-mula kita boleh bertahan. Lepas tu dah lagi-lagi cabaran, lama-lama dia jatuhlah. Dan bila sampai satu tahap tu dia tak kisah apa dah. Dia dah tak kisah walaupun tak kisah apa rugi ke apa benda, pinjam duit orang ke pinjam duit alung. Walaupun dia sedar masa tu dia tak ada duit. Ini memang terjadi. Banyak yang berjudi ni sampai pinjam duit alung. Tu yang saya tanya tu, ada tak yang berjumpa dengan Tok Ki, saya Tok Ki ada masalah ni, saya kesempatan wang minta pinjam duit, tapi duit tu bukan untuk keluarga. Duit tak, tu memang untuk banyak begitu, tapi tak ada minta Tok Ki kena menampok. Tapi memang itu berlaku. ada. Dan Yes. banyak dan judi online ni pun sekarang menjadi-jadi. Cukup banyak dan Tok Ki risau even ada ialah yang dalam kerajaan pun, beberapa kerajaan ni pun terpengaruh. Dan judi jenis judi online ke judi offline ke yang haram ke tak haram pun, maknanya dia membawa satu kesan yang boleh menghilangkan kita punya pertimbangan. Maknanya kat rumah nak makan, nak bawa duit, hari dapat duit tu hari tu gaji habis. Ini memang ada. Dan jadi kadang-kadang duit dah tak ada, masih lagi pasal dia harap next one ni menang. Next one menang. Okey, pinjam alung. Alung pun elok bagi. Memang macam tu. Okey, tapi bila kita sebut pasal kesedaran ni pun kadang-kadang bila kita dalam keluarga, katalah kita dalam aktiviti keluarga di hujung minggu, si ayah pula nak createkan game, sajalah nak buat hiburan kan. So kita pun aktiviti main kad. Kad ni tak salah sebenarnya sebab kita ada pelbagai jenis game yang kadang-kadang ikut nombor, yang tak perlukan duit. Tetapi kadang-kadang mereka tak gunakan duit tetapi menggunakan gadget-gadget kecil. Ini abang punya, dia kadang bermula daripada rumah tu, daripada seronok, tapi dia jadi yang ketagih. Dia excitement. So basically adakah keluarga tu salah juga sebab mendedahkan? Dia sebenarnya banyak pilihan. Kita nak antara contohnya bersenam pun boleh aktiviti yang baik. Tapi kadang-kadang senaman itu diselitkan dengan unsur-unsur judi yang boleh membawa kepada pengenalan kepada unsur-unsur ketagihan itu. Itu yang kita rasa kita kena didik keluarga kita. Maknanya kalau kita didik daripada judi, baiklah kita didik buat benda-benda yang lain yang tidak membuka pintu kepada sesuatu yang mungkin bawa keburukan kepada kita. Okey, macam Tok Ki sendiri ada tak masa kecil ataupun Tok Ki dan keluarga sekarang maklumkan kepada anak-anak ni? Okey, duduk sini hari ni papa nak cakap judi adalah ini ada dia. So, aktiviti-aktiviti dia. Kita biasa bercakap lah, maknanya benda-benda yang jenis-jenis vice ni jangan didekati. Pasal kalau dekat jadi apa ni kata terperangkap. Jadi memang kita ada sebut beritahu kat budak-budak kita pun. Tapi kadang-kadang dia ada juga tersangkut. Tak kira orang apa pun kadang-kadang dia tersangkut. Jadi ini yang kita perlu tegaskan kepada terutama keluarga kita lah. Jangan mendekati. Jangan mendekati judi. Okey, itulah yang cuba kita sampaikan. Sebab kalangan anda di luar sana, saya faham mungkin yang berfikir sekadar kita bersuka-suka dengan keluarga. Bersuka-suka benda lain. Suka benda lain? Lebih elok lah. Jangan dedahkan diri kita dengan benda-benda yang tidak perlu. Pasal kita ni banyak sangat dah masalah. Ditambah so kalau kita pergi kampung-kampung tu selalunya time-time rewang tu, yalah walaupun tidak ada penggunaan wang ringgit di situ, tetapi bila kita dah duduk berkumpul nampak. Sebab kad ni kadang-kala menunjukkan negativiti sikit. Yalah, budaya yang tidak perlu pada Tok Ki budaya. Pasal kita ni banyak sangat benda yang perlu buat. Jadi kalau kita dedahkan kita dengan judi, esok nanti kan nombor satunya masa. Walaupun dia tidak melibatkan duit, dia melibatkan masa yang kita buang. Lara kita tu main yang tak ada benda. Kalau kita bersenam, okey, adalah.
Tapi orang kata bersenam naik kuda pun melibat judi. Tapi kita kena positif dan melihat kepada kebaikan untuk kita lah. Contohnya kalau kita bersenam, kita sihat. Macam Tok Ki kan. Betul. Jadi cari benda-benda yang lebih membawa manfaat. Baik. Okey, tapi again, I'm sure Tok Ki, semua orang tahu kan, disebabkan kesedaran kita sebagai rakyat tahu tentang kewujudan judi haram ini, tetapi akhirnya memakan. Dan sebenarnya judi ni semua haram dah Tok Ki. Semua judi. Yalah, untuk judi yang halal yang mana? Judi yang dibenarkan maksud saya. Saya tak kata judi halal, saya tak ada kata judi yang berlesen. Baik. Kita akan kembali selepas ini sebab kita nak bercerita tentang Malaysia syurga judi. Oh, bahaya tu. Kembali selepas ini. Itu dia, masih lagi bersama dengan kami untuk topik pada hari ini. Kita bercerita tentang judi haram, kesedaran masyarakat. Okey, hari ini Tok Ki tadi kita duk bercerita tentang kesedaran, tidak pandai untuk berhenti dan akhirnya menjadi ketagihan. Tapi perasan tak kita ni sama ada sedar ataupun tidak, ada banyak premis-premis judi yang tidak berlesen di kawasan perumahan kita tu. Sebab tu kita tak tahu. Maksud saya macam Pasal tak ada lesen. Prof Zana ni pun macam itu juga. Tapi ialah mengaburi mata masyarakat di sekeliling komuniti tu. Macam mana kita nak tahu ada this is berlesen and ini tidak berlesen? Sebenarnya yang Tok Ki tahulah yang berlesen ni macam 4 nombor ekor, yang apa tu? Kasino. Yang adalah yang toto, yang tu yang berlesen. Yang tak berlesen ni yang government tidak lulus. Yang itu government luluskan. Maknanya dia dibenarkan berniaga. Okey, cerita sikitlah dulu masa Tengku Beraman. Masa tu Tok Ki pun mungkinlah terlalu budak-budak lagi. Jadi ada orang tanya, kenapa dibenarkan dilesenkan? Contohnya macam genting. Okey. Kenapa dibenarkan? Pasal kita adalah sebuah negara Islam. Ya, betul. Okey, jadi cerita dia macam ni. Tok Ki dengar apa mungkinlah betul juga. Argument Tengku yang Tok Ki tahu adalah dia kata, kalau kita tak bagi lesen, dia orang berjudi juga. Okey. Jadi orang berjudi juga. Jadi lebih baik kita regulate dia orang ni. Contohnya buat dekat Genting. Diletakkan di kawasan tu kawasan saja. khasnya tertentu saja. Ataupun mungkin di Bukit Bintang saja, lain tak boleh. Okey. Tapi hari ini dah mengata-kata Bukit Bintang, Bukit Tak Bintang, Bukit Bulan semua ada. Okey. Jadi ini menambahkan masalah adalah judi yang online ni lagi. Sampai baru ni ada discuss. Ada juga discuss dengan MC. Pasal sekarang ni judi termasuk everywhere. It seems tak boleh nak tahan. Jadi mungkin juga perlu diberi kepada sebuah syarikat yang dapat mengawal selia dan hasilnya dapat diperolehi oleh kerajaan untuk memberi lesen kepada syarikat tertentu. Kalau tidak dia masuk, judi masuk dalam telefon, masuk mana. Kita pun, saya rasa Farah pun memang ada terima. Suruh judi lah, suruh macam-macam. SMS yang kita terima macam-macam. Dapatkan RM1,000 untuk minggu ini. Orang yang sedang mengalami masalah kewangan mungkin akan tertarik. Pastinya tertarik. Jadi mungkin juga kita kalau keadaan ini dibiarkan, tak boleh nak kawal, mungkin ya. Mungkin nombor satu, orang Islam tak boleh berjudi. Memang patut dia berdulu tak ada judi. Dan patutnya kedai-kedai contohnya Sports Toto ke, ataupun 4 nombor ekor ke, kalau kita tengok, saya ingat 2 kali seminggu kita lalu, kan jam kan? Jam kan? Jalan tapi jam. Selalunya kedai-kedai seperti itu dah tertulis. Itu yang dilesenkan. Yang berlesen. Dah tertulis dah tidak dibenarkan. Ya. Tapi orang Melayu saja pun ramai kat situ. Pergi tengoklah penuh. Jadi mungkin Tok Ki nak cadangkan jugalah. Kita mungkin cadang program dapat cadangkan. Kalaulah orang Islam dibenarkan berjudi di situ, tarik lesen, tutup terus. Maknanya jadi dia nak jual pun dia takut. Okay. Jadi mungkin begitu. Pasal kita ni macam mana pun Tok Ki tak fikir
akhirnya melesenkan perjudian ini bukanlah satu benda yang Tok Ki rasa elok untuk siapa-siapa pun. Pasal Tok Ki juga dimaklumkan dalam agama lain pun tidak dibenarkan berjudi, lebih kurang begitulah. Tapi kalau kita sebut tadi pasal Malaysia ini menjadi satu negeri syurga, okey, buat mereka yang selalunya melakukan aktiviti ini. Tapi kalau kita pergi ke Macau contohnya, itulah orang kata memang tahulah itu adalah tempat berjudi. Kalau kita pergi ke Amerika di Las Vegas, itulah kawasannya. Ada pergi sana? Pernah melawat. Okey, tapi maksud saya ia memberikan keuntungan dari segi tourismnya. So macam mana tu? Tak ada, sebenarnya banyak yang dapat memberi keuntungan, tapi pada kita lah ya. Pasal kita ingat macam ni, dalam satu masyarakat majmuk hari ini, contohnya kalau katakan hanya orang bukan Islam berjudi, orang Islam tak boleh berjudi, maknanya ditutup teruslah. Dia pakai kad ke pakai IC, kita tak boleh masuk. Dan judi-judi lain pun tak boleh. Dia maknanya kalau kita tengok kan kerugian penjudian, pasal ada kawan-kawan Tok Kim pun kena kenal. Dulu dia punya jutawan dia penuh kedai ni, derek-derek kedai di Penang ni. Kekayaan tu kekayaan dia. Lah. Dia mula sangkut judi, habis naik basikal buruk aja. Sampai begitu. Jadi itu yang sampai tahi judi tu. Tapi kita kena ingat juga. Okeylah, dia pergi apa ni, naik basikal buruk. Kadang-kadang apa kata kalau dia jadi perompak? Pasal dia nak duit juga. Betul. Jadi bila jadi perompak, apa akan jadi? Maknanya dia pun tak pilih orang dia nak rompak. Dia tengok Farah ada jam, dia rompak jam. Jadi Tok Ki tak fikir judi ni akhirnya boleh membawa kebaikan menyeluruh. Pasal kita bercerita pasal kebaikan yang menyeluruh akhirnya. Jadi kalau kita teruskan, maknanya akhirnya kita teruskan juga, okey, yang ni boleh berjudi, yang ni tak boleh berjudi. Tok Ki rasa lebih baik tidak digalakkan berjudi lah. Maknanya contoh kau nak berjudi, kau naik kat genting je. Kawasan tertentu kawasan tertentu je tak boleh, kawasan lain tak boleh. Okey, mungkin kesedaran dekat luar sana yang selalu kita lihat kalau kita ada kempen. Kita tahu merokok itu bahaya, kita ada kempen jangan merokok. Kita tahu bahayanya tentang kesihatan dan sebagainya. Tetapi kalau dari segi perjudian ini tidak ada kempen, haruskah kita melebihkan lagi kempen ini untuk bagi tahu haram ataupun salah sebenarnya kena berjudi? Bawa kesedaran. Pasal manusia ini dia lalai. Dia bersifat lalai. Jadi kadang-kadang dia pun tak faham mana jadi seronok. Sedangkan kita banyak tanggungjawab. Nak jaga keluarga pun belum lagi. Belum mampu lagi. Habis kita pergi sibukkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti yang tidak membawa kebaikan. Jadi kita haruslah, maknanya kita menjadikan kempen anti judi ini sebagai satu kesedaran dalam masyarakat kita. Maknanya kita perlu adakan atau lebihkan kempen anti judi. Maknanya kalau kita dah sedar, orang tahu sedar itu satu hal, dia commit, dia subscribe, barulah dia tidak pergi berjudi ke tidak, dia setakat sedar je, kadang-kadang dia pun lebih berjudi juga. Maknanya ya atau tidak, kita perlu buat kesedaran tu. Betul, sebab kita ada segmen tapi ya dia ataupun buat tidak. Macam ni, macam Farah buat kempen-kempen yang yang macam-macam lah. Semua kita buat. InsyaAllah kita akan kongsikan dengan lebih lagi tentang itu, dan kita akan kembali selepas ni tentang judi haram, kesedaran masyarakat, transparansi. Apabila kita ada keinginan yang kira kita terdesak pada duit, kita akan ada satu nafsu ini bahawa kita mungkin akan mencederakan orang lain untuk mendapatkan duit ni, untuk memuaskan kepuasan kita lah, untuk berjudi ni. Jadi kalau pada tahap keluarga pula, bila kita mempunyai kekurangan duit untuk berjudi ni, kita akan kalau boleh push habis keluarga kita ni untuk kita korek duit, untuk meneruskan permainan judi kita yang kita ingin ni.
masyarakat bila tengok kita ni kaki judi, mesti ada segelintirnya akan nak terikut dan untuk mencuba. Mereka akan jadi berani untuk mencuba. Lama-lama aktiviti judi ni menjadi besar sebabkan kita seorang, masyarakat komuniti lain akan terikut. Salah satu penyebab orang meragut atau merompak ni pun disebabkan duit. Diorang kadang memerlukan untuk berjudi juga, untuk mendapatkan sesuatu yang mereka rasa puas. Itu dia. Boleh mempengaruhi sebenarnya tindakan kita ni kepada masyarakat. Itulah topik kita hari ini. Sekali lagi, mungkin kepada anda baru saja bersama dengan kami untuk judi haram kesedaran masyarakat. Okey, Tok Ki, kita nak tanya soalan awesome sekarang ini. Jawab ya ataupun tidak. Okey. Okey, tak boleh nak elaborate lebih. Okey, kena ya, tidak, ya. ya. Tapi kena Baik. jawab ya atau tidak saja. Adakah judi ini adalah hak individu setiap orang? Tidak. Tidak. Tak confident je jawapan. Ya ke tidak? Tidak. Tidak. Baik. Sekiranya industri judi diharamkan, maka ini akan mengurangkan hasil kerajaan. Tidak. Tidak. Cabutan bertuah. Saya selalunya excited nak dapat cabutan bertuah ni. Juga merupakan aktiviti perjudian. Tak. Okey. Rakyat Malaysia perlukan premis judi berlesen. Tak. Okey. Dah suruh cakap kuat. Judi ini adalah satu pelaburan, investment. Tidak. Investment lah 100 dapat. Tidak Tidak. Okey. Tapi itulah dia kan jawapan-jawapan yang diberikan. Ini orang kata soalan-soalan awesome daripada anda di luar sana juga. Anda boleh contribute juga soalan-soalan kepada kami untuk topik-topik yang akan datang. Cuma kita nak cerita pasal kesan pula sekarang ni. Bila kita cerita tentang kesan buruk terhadap mereka yang melapor, mereka yang ketagih, mereka sebagai ahli keluarga. Itu yang kita nak kongsikan. Kadang-kadang susah nak jawab soalan macam ni tu. Susah. Sebab Sebab panas panas kan. Tapi kita perlu berikan kesedaran dengan mereka ni. dia macam ni lah. Kita terima banyak aduan. Right. Kadang-kadang kita pun jadi pening kepala macam mana boleh jadi begitu. Pasal kadang-kadang tempat judi ni mereka kata, tapi mungkin orang tak nampak. Mungkin pasal tempat judi ni sebenarnya dia tak ada muka depan, kadang-kadang tempat burger. Okey. Kadang masuk ke pintu belakang. Kedai lain. Tapi orang yang berjudi akan faham. Grup-grup mereka akan faham. Tapi saya mengharapkan judi ini perlu ditangani secara keseluruhan. Maknanya rakyat kena bersama. Right. Saya tak nampak apa cara lain yang boleh dilakukan kalau rakyat tidak main peranan. Maknanya kuasa rakyat ni cukup kuat sebenarnya. Right. Jadi kalau kita diam, maka ia akan bertambah-tambah. Kalau kita tengok satu tempat 7, 8, 9, 10 ada tempat judi tu. Dan juga benda ni dia kira yang pengusaha ni memang dia cari peluang nak ambil keuntungan melalui judi. Jadi yang boleh menangani masalah ini, contohnya kita khairiah masjid kena beritahu benda ni ada tempat judi, sekolah-sekolah ataupun jabatan kena bersama menangani masalah ini jika kita hendak judi ini dikurangkan atau dihapuskan. Kalau kita biar begitu aja, kita harap otoriti pun saya tahu akan menghadapi masalah. Pasal dia bukan senang. Pasal dia berjudi ni dia ada tahap dia lagi, ada orang atas lagi, ada orang pengaruh lagi, dan pengaruh duit ni cukup besar. Yeah. Pasal contohnya lah ya, Tok Ki dapat maklumat yang antara tempat judi ini, yang taiko judi ini, pendapatannya dulu satu masa mungkin sampai dan 16 juta satu hari. 16 juta satu hari. Boleh kira tak? Kalau suruh Farah kira 16 juta, pengsan satu hari. Wah, 16 juta satu Sekarang hari. ni rupanya dah tambah lagi sampai ada yang 30 juta satu hari. Ya. Jadi, duit ni banyak. Dia akan gunakan duit. Dan kita manusia biasa. Kadang-kadang orang kata, the answer is yes, but the question is how much. Yeah. Untuk otoriti. Tapi ada kawan-kawan Tok Ki yang tengok polis-polis ini yang cukup bagus. Dia polis ni ramai yang bagus. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kita juga terpengaruh. Ada juga segelintir yang mengambil kesempatan ataupun di atas keperluan. Pasal juga Tok Ki sentuh juga. Tok Ki sebenarnya ada jumpa satu kawan Tok Ki OCPD. Tok Ki rasa dia cukup bagus. Kerana dia kata
tempat dia tu pun datang 7-8 orang datang. Benarkan biar dia minta lesen ataupun dia bukan dia pejam mata, tolong pejam mata je. Okey. Berani mereka. Satu tempat bagi satu orang, untuk satu tempat dia akan bagi let's say 20-30 ribu. Kalau dah 7-8 gaji menteri pun kalah. Baik ambil je duit. Tapi oleh kerana dia sedar, dia tak nak ambil lah. Jadi dia tak benar. Dia tak berkawan pun. Dia mula-mula kan berkawan. Bila berkawan-kawan, ya okeylah, dah termakan budi. Jadi ini kita kena jaga. Ia merupakan satu proses sebenarnya supaya kita menjauhi. Benda-benda yang tidak baik ni kalau elok jauhilah. Jadi kita kena mencari kaedah bagaimana jugalah. Walaupun kawan Tok Ki ini dia kata pada dia gaji polis cukup. Tok Ki pula melihat daripada satu perspektif yang lain. Mungkin kadang-kadang polis yang termakan budi disebabkan gaji tak cukup. Pada Tok Ki gaji polis tak berapa cukup. Pasal contohnya mungkin di Singapura gaji polis sampai 5,000. Jadi dia tak ada sebab. Dan kalau ditangkap, maknanya dia boleh didenda sekarang ni gaji dalam 2,000. Farah, kalau gaji 2,000 tu rasanya tahan 3 hari tak? 4 hari? Lebih. 5 lah. Okey, jadi dia orang cuba bayangkan buat kerja, lepas tu orang sentiasa nak bagi duit. Jadi itu merupakan satu keadaan yang cukup sukar. Jadi kadang-kadang dia termakan. Okey, tapi kita bila cerita pasal ialah dah membawa ke rumah dengan membawa pulang, itu yang menerima. Tapi yang berjudi ni, anak-anak yang melihat pergaduhan ibu bapa punca berjudi. Macam kita selalu tonton drama tu sebenarnya yang kita saksikan adalah perkara-perkara yang lebih kurang sama dalam kehidupan realiti. Betul. Bila kita tanya anak-anak di sekolah, sebab tadi ada beberapa petikan mengatakan pelajar gian judi. Bila ditangkap, ditanya kenapa awak? Sebab bapak saya judi. Bapak saya pun tak kata salah. Tak ada orang pernah kata benda itu salah. Dan melihat juga trauma anak-anak ini apabila melihat rumah mereka kena lelong pun ada. Kereta diambil disebabkan bapaknya bergaji besar tetapi duit ayah itu tidak sampai ke keluarga. Betul lah. Ini yang kita hadapi. Kesan dia cukup besar. Dan kadang-kadang ini ada juga sindiket. Contoh ini pengalaman yang mengadu. Dia ni gaji dia 780,000. Masya Allah. 780,000 sebulan? Yes. Qualified, highly qualified. Jadi ada akan datang pada dia yang menjemput, marilah, datanglah, melawatlah. Sampai dia akhirnya berhutang sampai beratus-ratus ribu. Jadi masyarakat perlu menangani. Maknanya kita perlu ada tentera rakyat untuk menentang judi. Pasal dia punya impak dia tu bukan kepada orang tu saja. Maknanya keluarga. Bila keluarga dah ada masalah, esok jadi masalah sosial. Jadi masalah ni pula esok dia jadi kerja pun tak jadi nak buat. Jadi kerosakan itu akan menyeluruh. Jadi ini yang kita kena betul-betul concern. Apa yang kita nak buat? Jadi Farah kena buat kempen. Saya lagi baik, saya akan cari kawan-kawan saya. Pasal pengaruh kuat, kenalah buat kempen. Okey. Baik. Baik, tapi tidak Tok Ki nak bagi kat rimau je. Jangan. Saya kena makan nanti. Okey, kita lakukan ini secara bersama-sama. Kerana sebentar lagi kita akan berhenti berehat seketika sebab kita nak cerita tentang tanggungjawab kita bersama dalam menangani judi haram ini. Terus transparansi. Dari awal tadi kita bersiaran sehinggalah ke saat ini panas nampaknya soalan-soalan dan juga jawapan yang diberikan oleh tetamu kita pada hari ini. Masih tak berapa panas. Tak panas lagi. Tok Ki yang nampak macam ni. Saya yang panas hati Tok Ki ni. Baik pula jawapan dia hari ni ya. Okey Tok Ki, daripada tadi kita dah cerita pasal why it happen, kesan kepada keluarga, masyarakat dan sebagainya. So kita ni juga sebagai masyarakat, sebagai keluarga, sebagai sahabat ni, kita nak bantu mereka-mereka ini yang dah teruk sangat ni asyik berjudi. Judi kedai judi yang dekat dalam kawasan rumah sendiri pun online lagi. So sebagai kawan sekarang ni saya nak bagi tahu ni, what is the best way actually? Nombor satu, kita kena sedar yang kita menghadapi cabaran cukup kuat hari ini.
Maknanya di luar itu masalah sosial ni cukup boleh membawa kita kepada keadaan yang lagi teruk. Jadi kita nombor satu kena ada langkah-langkah untuk membaikkan keadaan. Nombor dua, langkah-langkah untuk mengelak daripada judi lah. Mengelak kepada dan masalah-masalah lain. Jadi ini yang kita lihat tadi, satu, penguatkuasaan kena ada untuk berhenti, dan kena sentiasa ada proses pendidikan, kesedaran. Pasal kalau kita tidak dapat membawa kesedaran ini kepada masyarakat kita, rakyat kita, maka kita macam menipu diri kita. Pasal kat luar tu macam-macam. Dan kita tidak mungkin dapat mengawal keadaan di luar kalau di hati tak dapat dikawal. Maknanya penolakan itu harus datang daripada hati, daripada kesedaran yang dibawa. Dah kalau dia bapa sendiri pun berjudi, nak buat macam mana? Jadi masyarakatlah kena main peranan. Masyarakat kena buat sesuatu yang macam kempen-kempen lah. Kempen, saya tengok kempen yang bagus, kempen vape. Jadi jangan pergi jangan gunakan vape. Jangan gunakan tidak tapi mungkin kempen tu dibuat oleh syarikat rokok lah. Tapi pengaruh syarikat. Jadi maksud Tok Ki, dia kena apa yang kita nak buat ini ada kesungguhan lah. Tok Ki tak nampak kesungguhan yang ada. Ataupun mungkin kita boleh bawa mereka berjumpa dengan pakar ataupun... Ya, nak bawa ni seorang, yang berjudi ni berapa ramai. Jadi akhirnya kita kena ada kempen yang kalau kita rasa lah benda ni membahayakan kita, dan saya rasa benda ni cukup membahayakan kita, jadi kita tidak boleh deny fakta ini, kita perlu atasi. Jadi nak atasi itu kena ada kesungguhan. Okey, apa dia kesungguhan? Berapa banyak kempen untuk belanja untuk kempen jangan judi, atau bawa kesedaran supaya jangan berjudi? Mungkin jabatan-jabatan dah buat ke belum? Kementerian Pendidikan buat ke tidak? Pasal dia pendidikan masuk juga. Mungkin Kementerian Kebajikan ada tidak kaitan ke tidak? Mungkin MC pun ada peranan. Mungkin JAKIM dah tentu ada peranan. Mungkin bahagian Jabatan Penyiaran di bawah MC pun ada peranan. Semua jadi, memainkan peranan masing-masing. Soalnya apa yang kita dah buat? Tok Ki macam tak berapa nampak lah, mungkin mata tak berapa jelas. Mungkin selepas ini kita pun baru perasan, iyalah tak ada kempen-kempen ni. So kita kena buat dan kita perbanyakkan lagi. Kesungguhan kita lah. Sebenarnya mungkin kita hadapi masalah sedikit lah. Saya rasa mungkin orang kita dalam kebanyakan kes kurang bersungguh-sungguh. Tapi kita tengok sebelah sana orang yang nak suruh kita berjudi bersungguh-sungguh, bermati-matian. Setiap hari menghantarkan mesej. Dan dia menghantar orang, ni Farah, menghantar orang ke jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi tertentu, suruh judi. Bagi kredit, bagi ini. Sampai begitu. Dan diorang bila terkena, dahlah sampai rumah mak bapak pun kena jual. Jadi itu yang sebenarnya kita tidak mahukan sampai ke tahap itu. Pasal bila dah sampai tahap tu, institusi keluarga rosak. Institusi masyarakat itu pun rosak. Jadi kita kena faham dan kita kena sedar, inilah cabaran yang ada kepada kita kalau kita sayang kepada negara ini. Jangan mulakan ni kan? jangan mulakan sesuatu yang jangan biarkan sehingga ia boleh merosakkan institusi keluarga. Kita kena sentiasa cemburu. Anak-anak kita buat apa, saudara kita buat apa. Kan kita silap, kita cemburu kat suami je. Okey, itu kita masuk topik lain ya sebenarnya. Okey, tapi just to orang kata bercerita tentang judi haram ni, dalam kita sibuk membantras, kita dah tengok dah kan beberapa operasi pun telah dilakukan. Judi haram di premis ini dah kita cuba kurangkan, tetapi online ni dia bercampur-campur. Dia bercampur-campur. Macam mana Tok Ki sendiri biasa mengikuti di bawah Opsbah lebih kurang 40 operasi judi. Pergi dalam ratusan ikut ni dengan agensi-agensi yang berkaitan di bawah Kementerian Wilayah dulu. Pergi kadang-kadang kita pun tak tahu nak pergi mana, kita pun tak nak tahu pun. Bila pergi dah tak ada, tinggal kosong aja kadang-kadang. Jadi cabaran cukup banyak. Maknanya maklumat dah keluar, mesti dah sampai, siapa yang sampaikan, macam mana tempat tak ada orang. Jadi kadang-kadang dah keluar je benda ni, petang esok dah buka balik. Jadi
kita menghadapi satu cabaran yang cukup besar. Jadi Tok Ki tidak fikir forum seperti yang kita buat ini sahaja mampu Tidak berbuat memadai. sesuatu. Kita perlu sokongan ramai-ramai. Semua. Keseluruhan masyarakat menentang, pastinya. maknanya ini merupakan agenda rakyat menentang gejala judi. Baik. Okey, mungkin Tok Ki pun boleh kongsikan juga dengan kami di sini, saya sendiri, terutama mereka yang perlukan bantuan. Mungkin, I don't know, ada tak saya perlu berjumpa dengan kawan-kawan untuk mendapatkan sokongan dan memastikan contohnya ahli keluarga ini tidak lagi melakukan judi itu sendiri. Malangnya rasanya tidak nampak ada satu. Sebab kalau kita ada masalah keluarga, kita boleh fikir. Contohnya kalau ada masalah ketagihan, dadah dan sebagainya. Dan judi ni dia Ya. macam okey-okey je. Dia tak ada, pada Tok Ki nampak orang tak nampak berat dia. Pasal dia tidak jadi kerosakan itu immediate. Dia berpanjangan. Dia ongoing. Ongoing, dia berterusan. Yep. Jadi ini yang kita perlu, maknanya pihak kerajaan perlu melihat kembali supaya melihat ini antara satu masalah yang besar. Okay. Yang perlu diatasi secara, keyword ni secara serius. Secara serius. How serious are we on this issue? Right. Oh, saya serius, saya tak boleh. Macam tu lah, macam kalau program-program dulu kan, tengok promosi, orang pun suka nak dengar. Pasal dia membawa kadang-kadang ialah kesedaran, fahaman dan excitement. Jadi kena ada begitu juga. Baik. Ini tempat judi tu, dalam satu kawasan tu duduk berbulan-bulan, elok je. Bertahun-tahun elok je. Yang dekat kampungnya lagi, yang Pasal terutama kadang-kadang dekat luar bandar. orang kadang-kadang orang takut juga nak maklum, kadang-kadang takut dia pula jadi mangsa, kadang-kadang mangsa kedai judi. Pasal dia ramai juga orang-orang yang menjaga dia. Baik, kita kena buang perasaan-perasaan takut tu dan kita kena Saya ingat again. masjid lah, kita ajak masjid. Kita kena ada community, maknanya kita bersama-sama. Komuniti yang bersungguh. Komuniti yang bersungguh, itu yang dikatakan oleh Tok Ki. Baik Tok Ki, saya rasa last word kepada mereka-mereka di luar sana, apa lagi yang Tok Ki boleh nasihatkan? Institusi keluarga perlu diperkemaskan. Pasal hari ini nampak terlalu loose kan. Jadi kita kena check handphone masa-masa sebab online, judi online ni agak-agak bahaya juga. Ya, tapi orang handphone mana bagi, kalau lelaki mana nak bagi kat bini. Kena check, saya kena check lah. Saya kena check. Kalau saya ada suami, saya kena check. Saya akan check. Bang tengok handphone bang. Okey. Mana bahagian boleh? game. Tak, saya nak tengok bahagian game, saya tak tengok WhatsApp. Saya nak tengok bahagian game abang tu. Okey, tak ada, alhamdulillah. Contohnya. So I think we have to check among each other. Kena ada kaedah. Dan kena ada kempen yang bersungguh-sungguh bahagian ini. Pasti macam Farah tengok mana ada, tak nampak pun ada kempen Along ada juga. Kempen judi ni macam tak pun ada, tapi Along ni disebabkan judi. Kita menyelesaikan, contohnya apa yang kita buat hari ini Farah sebagai pesanannya. Farah biasa pergi tengok Sungai Kelang tak? Okey, Sungai Kelang. Yang tempat trap sampah. Tahu tak sampah dekat cukup jabatan banyak. tu. Cukup banyak. Hari-hari sampah ni bertan-tan dan sampah ini tidak akan habis sampai mungkin sampai akhir zaman. Kenapa? Orang sentiasa buang. Pasal buang ni kita kena didik yang buang tu jangan buang. Samannya jangan buang. Yang dah buang tu kita pergi kutip aja sampai mati pun tak habis kutip. Jadi konsepnya adalah bawa kesedaran, jangan buang, denda yang buang yang sebelah atas tu. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang tu jadi yang menanggungnya sungai tu lah. Ya. Yeah. So kita kena bermula semuanya dari keluarga, dari akak umbi ni sampailah sekarang ni, supaya ia tidak merosakkan bukan saja diri anda tetapi ia melibatkan orang sekeliling. Okey Tok Ki, terima kasih banyak-banyak Tok Ki. Yes, walaupun hari ni first time saya tengok Tok Ki kurang panas sikit hari ni. Tak berapa berani. Tak berapa berani. Tapi kita transparent. Kita maknanya kita berkongsikan tentang permasalahan ini memang perlu dititik Tapi beratkan. mungkin masalah last, saya ingat kerajaan kena melihat kaedah bagaimana nak menggalakkan rakyat menyokong usaha-usaha menentang kemungkaran ataupun maksiat. Baik. Pasal tak nampak jalan juga tu. Kita akan pastikan
kita sama-sama lakukan. Saya Farah bawa, Sama-sama kita buat Dato' Ki. Baik. Okay, baik. Terima kasih Dato' Zain. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada anda bersama dengan kami untuk topik minggu ini. Pastikan minggu hadapan bersama dengan kami lagi dengan isu-isu yang lebih transparansi. Saya Farah Fauzana. Bye-bye.